Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. So ini dia Sanusi, sahabat-sahabat semua, raja tukang klaim yang memalukan. Sudahlah klaim, tidak beritahu pula itu sebenarnya daripada siapa, ya, kementerian siapa yang mencari pelaburan. Seakan-akan dia klaim itu, sahabat semua, ya, pelaburan ini datangnya daripada usaha kerajaan negeri Kedah. Hakikatnya, sahabat semua, ya, perkara itu adalah, ya, bukannya daripada negeri Kedah, bukannya atas kehebatan Sanusi. Hebatnya Sanusi kerana dia raja klaim, tetapi datangnya daripada Kementerian MITI. Jadi kalau anda tidak percaya, sahabat semua, mari kita tonton video ini, pencerahan daripada Tengku Zafrul selaku menteri di Kementerian MITI, ya. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ayo kita tonton apakah kenyataan ataupun ulasan daripada Tengku Zafrul, ya, berkaitan dengan raja klaim daripada Menteri Besar Kedah ini. 29,000 pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Dari mana? Pelaburan yang diluluskan bagi suku pertama 2024. Pelaburan 83.7 bilion ringgit, meningkat 13% berbanding suku pertama tahun lepas. Negeri yang menerima pelaburan diluluskan yang tertinggi, Kedah, diikuti oleh Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak dan Johor. Inilah bukti bahawa dalam menarik pelaburan, MITI tidak pernah menggabaikan negeri pembangkang. Satu saja saya heran, bila kerajaan umumkan pelaburan diluluskan, ramai netizen yang kata, buat apa nak bangga sangat, ni baru pelaburan diluluskan saja, belum tentu masuk. Tapi bila Kedah tumpang bangga dengan pengumuman pelaburan diluluskan ini, hampa tak ada pun balon Kedah. Tak kata pun Kedah ni baru lulus, belum tentu pelaburan masuk kat Kedah. Sebenarnya, saya suka bila MB Kedah tumpang promosi angka pelaburan yang diluluskan. Sebab ini tandanya Kedah iktiraf dan hargai usaha MITI menarik pelaburan ke Malaysia, khususnya ke Kedah. Tapi hampa semua kena adil lah kan. Bila Tang Kedah umum pelaburan diluluskan, hampa puji. Oi, pandai MB kami tarik pelaburan. Bila Tang Pusat umum pelaburan diluluskan, terus maki. Kata ni wayang saja. Last-last pelaburan tak jadi pun. Walau apa pun, MITI akan terus berusaha menarik pelaburan berkualiti untuk mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Alright, so anda boleh nampak sebenarnya, sahabat semua, bahawa jumlah pelaburan ini sebenarnya datang daripada Kementerian MITI, ya, yang dipertanggungjawabkan kepada Tengku Zafrul. Tetapi yang begitu hebat mengumumkan kononnya suku pertama tahun 2024 pelaburan meningkat, iaitu 83.7 bilion kononnya masuk di negeri Kedah, sahabat-sahabat semua. Sebenarnya ini adalah hasil daripada Kementerian MITI, Kerajaan Persekutuan, bukannya daripada Sanusi. Kalau ikut Sanusi, apa pelaburan yang dia datang? Apa janji-janji yang dia buat, sahabat semua? Umum ini satu pun tiada yang berjaya dilakukan oleh Sanusi. Ya, semua yang dijanjikannya itu menjadi janji terang bulan. Ya, tiada satu pun yang berjaya dilakukan. Jadi hari ini, sahabat semua, saya mau membawakan anda kenyataan Sanusi yang begitu seakan-akan hebat, seakan-akan beliaulah yang mencari segala pelaburan ini tanpa memberikan menyebut, ya, Kementerian MITI ataupun Kerajaan Persekutuan ataupun Tengku Zafrul, ya, ataupun Perdana Menteri kita yang bertungkus lumus untuk membawa masuk pelaburan ini. Seakan-akan perkara ini diumumkan dan datangnya daripada dia sendiri, sahabat semua. Ini sesuatu yang amat-amat memalukan. Patutlah, ya, Sanusi ini digelar sebagai Raja Klaim Malaysia. Jadi mari kita lihat bagaimana Sanusi cuba klaim, ya, tanpa menyebut. Tapi awalnya itu ada juga lah dia sebut ini pelaburan masuk dalam Malaysia. Itu betul. Tetapi akhirnya dia katakan pelaburan masuk di Kedah antara yang tertinggi. Seakan-akan beliau menunjukkan beliaulah yang hebat kerana beliaulah pelabur-pelabur ini masuk. Hakikatnya semua itu adalah satu penipuan. Hakikatnya bahwa itu satu pembohongan yang cuba mengelirukan fakta. Dan walaupun di luar sana
penyokong-penyokong kepada Sanusi begitu senangnya untuk diperbodohkan, begitu senangnya untuk dipermainkan ya dengan kata-kata manis daripada MB Lato-Lato ini. Jadi mari kita tonton video ini. Saya nak maklumkan juga tentang pencapaian pelaburan negeri Kedah Darul Aman dalam suku pertama tahun 2024. Daripada jumlah keseluruhan pelaburan yang masuk ke Malaysia 83.7 bilion. Daripada 83.7 bilion pelaburan yang diluluskan ke Malaysia, Kedah telah menerima 31 bilion. Dari segi angka, Kedah teratas dari segi menerima pelaburan yang diluluskan 31.31 bilion, merangkumi 51 projek, manufacturing 30.9 bilion, services sector 1.3%, 327.6 juta. Primary sector tak ada. Job creation 2,262. Foreign investment FDI 30.6 bilion, iaitu 97.7%. Domestic investment 656.2 bilion ataupun 2.3%. Boleh tengok di situ. Lagi salah nombor. Berita yang macam ni payah masuk TV. Payah masuk TV. Masuklah TikTok ya. Tak apalah, asal orang tahu sudahlah. Apa faktornya rasa meningkat? Faktornya kita masih ada tanah. Masih ada tanah. Dalam fasa 4A yang akan kita rasmikan pecah tanah bulan 8 ni pun, kita akan rasmikan juga majlis menandatangani 4 pelabur baru yang akan masuk ke fasa 4A. Semua FDI lah. KHTP, Kulim High Tech Park. Fasa 4A tu 257 ekar, semuanya dana dalaman. Kita buat sukuk. Bukan loan, bukan pinjaman persekutuan. Dana kita sendiri. Akan dirasmikan oleh Perdana Menteri bulan 8 insya-Allah. Kita buat pinjaman daripada federal. Untuk fasa 5 kita buat loan 550 ekar. Kita buat loan untuk beli tanah tu. Kita bayar. Ada faedah 4%. Bayar dengan faedah sekali. Alright, itu dia sahabat semua. Kanonnya berita baik seperti ini tidak masuk TV katanya. Sahabat semua, seakan-akan dia membuat kenyataan bahwa pelaburan itu datangnya daripada Sanusi, datangnya daripada usaha Menteri Besar Kedah ini. Tetapi hakikatnya sahabat semua, kita telah dengar bahwa pelaburan ini atas usaha Kerajaan Persekutuan, Kementerian MITI di bawah Tengku Zafrul, yang mana diletakkan di atas ataupun di negeri Kedah. Jadi jelas bahwa kerajaan hari ini tidak memandang kamu itu kerajaan pasca yang gagal, yang hanya tahu cakap, tapi pelaburan tetap diberi. Jadi inilah sahabat semua sebenarnya bahwa kerajaan yang bertanggung jawab, bahwa kerajaan yang melihat kepentingan rakyat itu lebih utama daripada kepentingan politik. Ya, tidak lain tidak seperti MB Lato-Lato ini hanya pandai klaim, dan ketika membuat sidang media ini beliau tidak pun menyatakan bahwa pelaburan itu hasil usaha daripada Kementerian MITI, hasil usaha daripada Kerajaan Persekutuan. Seakan-akan itu adalah keupayaan beliau. Sedangkan kalau kita lihat keupayaan beliau, tidak ada satupun mana-mana pelaburan yang telah masuk ataupun pelaburan yang diluluskan. Dan hari ini begitu bangganya beliau coba untuk membuat pengumuman, tapi hakikatnya MB Lato-Lato ini sama seperti permainan Lato-Lato yang hanya pandai bercakap bising, tetapi
gagal ataupun tidak tahu buat apa-apa. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tepapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.